betapa yang mudah ni kadang-kadang kita abaikan. Betapa yang mudah ni sebenarnya banyak memberi kita pertolongan untuk membuat kita punya decision in trading. Jadi mungkin you tahu, mungkin you bila dah saya dedahkan lagi, bertambah yakinlah dengan apa yang saya dedahkan nanti. So, saya nak semua dalam nanti semua akan pandai macam mana dah buat setup sendiri based pada chart pattern. Saya nak semua. Ni kira macam saya sanatkan ni daripada John Buskowski tu, saya sanatkan kepada you all semua. Okay, basic basic chart pattern everyone should know, sebab dia adalah dalam disiplin yang ketiga dalam technical analysis, iaitu history repeat itself. Yang kita akan jumpa pattern tu berulang-ulang. In future kita akan jumpa dan jumpa. Jadi itu sebabnya dia adalah satu tools yang kita panggil sebagai reliable. Bukannya kita tak percaya, benda tu dah banyak kali berlaku. Sebab history repeat itself. Okay, basic chart. Ini adalah dalam Thomas Buskowski Encyclopedia of Chart Pattern. Nanti saya akan hantar kepada you all. Ada 63 of chart pattern. Saya tak boleh nak cerita 63 tu semua. Saya ambil yang 10 cukup lah. Yang 10 tu pun saya tak cerita yang 10 tu. Saya mungkin cerita yang popular sahaja. Sebab yang lain tu saya rasa semua dah tahu. Cuma kita tahu macam mana dia punya strategi, and then kita masuk. Cuma yang 3 ni saya akan kupaskan dengan lebih detail macam mana strategi nak menggunakannya. Okay, terdapat 2 pattern. Yang pertama dipanggil reversal pattern. Reversal pattern ni adalah the measure of all reversal pattern. Dipanggil head and shoulder. Yang kedua double top and double bottom. Yang head shoulder tu kalau terbalik dipanggil inverted head shoulder. Dan yang ketiga sources. Sources ni macam pinggan kan, ataupun ke atas tu saya panggil tudung saji. Dan yang keempat spike. Spike ni macam dia macam V shape. Ke bawah macam V shape. Itu panggil spike. Dia price tu dia tiba-tiba dia melonjak ke atas, lepas tu dia luar ke bawah balik, itu maksudnya nak reverse. Dan idle reversal ni jarang jumpa. Dia kalau jumpa memang powerful lah. Maksudnya dia punya pattern tu ada island, ada gap. Sebab ni ada island. Kalau jumpa pattern macam ni, ini kita panggil island reversal. Dia tak ada gap down dan gap down. Kalau jumpa macam ni pula, lagi power. Ini kita panggil sebagai abandoned entry kan. Tapi susah nak jumpa pattern ni. Dan untuk yang continuation pattern, biasanya flag pattern, triangle, rectangle, wedge dan juga cup handle. Dan biasanya rectangle ni digabungkan dengan MA dan dipanggil sebagai Davos method. Davos, pernah dengar tak? You type dalam Google, dia akan jumpa MA, lepas tu press. Kan ada macam kotak kan. Bila nampak macam ni, dia above MA, pecah je sini kan, tu golong. Ini dipanggil Davos method. Dia macam oblong. Okay, maknanya kita tengok dia just ambil segi kan, segi bujur kan, bila pecah dia masuk. Tapi dia mesti atas MA. Sebab you masuk sini, you bersama dengan trend. You don't pass the trend. Kalau you jumpa pattern tu kan, you boleh gunakan. Biasanya kalau pagi kan dia buat sideways satu above MA, jadi dipecah ke atas above MA, you boleh masuk. Kalau bawah tapi dia tu ni dia first objective price. Panjang tu. Dan seterusnya you tengoklah, kalau dia make higher, you can let your confidence. Tapi kalau dia make lower high, lower low lepas tu, and then lower high, you prepare lah. Jangan sampai reversal kan. Okay, kemudian cup and handle ni saya rasa semua tahu. Dia sambungan daripada sources tadi. Lepas tu dia ada macam ni kan. Mari kita nak pergi. Ini kita panggil cup and handle. Ada berlaku, tapi jarang jumpa lah. Kalau jumpa memang bagus lah. Okay, kita pergi pada pattern pertama, head and shoulder. Saya rasa semua orang tahu benda ni. Head and shoulder. Dia price naik atas, puncak naik atas, puncak ketiga, puncak ketiga. Dan kita sambungkan 2 titik yang terendah ni dipanggil sebagai neckline. Ini left shoulder,
head, right shoulder, dan general idea kat sini nak menghasilkan pattern head and shoulder. Tapi kita jangan buat mistake. Kita trade melalui head shoulder. Kadang-kadang orang nampak je head shoulder terus short. Ada kena tengok market structure keseluruhan dia juga. Yang itu nanti saya akan ulang lebih detail dulu. Kemudian okay, dia punya ni right shoulder, head, right shoulder, neckline. Dia punya situ dia kata price gagal untuk meneruskan make a new high, tapi make a lower high. Jadi kat situ maknanya bull tu dah tak ada power. Jadi kita tengok dia punya relation dengan volume kat situ. Masa puncak yang pertama ni volume tinggi, yang kedua ni volume kurang sederhana tapi masih lagi tinggi, yang ketiga tu volume makin kurang, dan semasa dia pecah volume meningkat. Kalau you tengok relation volume dengan dia punya pattern ni, you akan yakin untuk masuk. Semasa breakout tu kan, dengan lagi volume dia masuk. Kriteria ni sama juga apply kepada inverted head and shoulder, cuma terbalik saja lah. Okay, dia punya strategi, dia boleh masuk yang dekat sini pun boleh. Dan yang pertama sini, dia pecah neckline. Kalau dia tengok neckline tu dia tak rata, kalau ada sengit kan. Macam kita duduk juga, ada yang duduk macam ni, ada duduk macam ni kan. Macam press tu juga, dia tak ada tegak kan. Ada sengit-sengit sikit. Jadi bila kalau macam ni dia ricu sebab dia punya lower low kan. Masa dia naik puncak ni, dan dia boleh tarik Fibonacci kat sini. So ada the latest dia punya defend ialah correlation ratio tu 61.8. Lepas tu nampak reversal pattern, you boleh masuk kat situ. Kalau you jenis yang wild risk, you boleh take a chance, you punya stop kat sini. Tapi kalau you tak nak masuk, you tunggu dia break dulu pun boleh, this is your stop. Bila naik sentuh dia punya SPR, you punya buy, you short kat sini. Bila nampak ada pattern macam katalah evening star kan, bawah, dia punya puncak tu sebagai punya stop loss order. Jadi kecil kat situ. Okey, dia punya objektif panjang daripada kepala sampai ke leher, itu dia punya target price. Okey, itu dia punya teori of head and shoulder. Saya rasa semua orang dah tahu benda ni kan. Tidak ada rahsia. So cuma kita nak applykan dalam pasaran, kita kena percaya dengan teori ni. Kita gunakan teori ni, kita applykan secara praktikal dalam pasaran. Masalahnya kita tahu, tapi bila sampai dalam pasaran kita tak percaya. Sebab apa tak percaya? Sebab dia banyak kali bila kita masuk kena tipu kan? Jadi itu sebabnya kita tak percaya. Nanti saya akan tunjukkan kalau kena tipu, itu mungkin saya akan yang lebih advance lagi untuk minggu depan. Mungkin tak sempat untuk saya cover yang advance. Yang ini saya mau pada basic dulu, check pattern. Lepas tu minggu depan saya akan cover advance, macam apa kesilapan terada yang berlaku bila trade head shoulder ataupun double bottom ataupun bearish flag ataupun bull flag. Ada itu lebih advance, saya akan cerita minggu depan. Pada malam ni semua pada basic sebab mungkin tak cukup masa. Okey, kemudian ini contoh. Ini adalah pasaran FKLI. Sebab dulu saya trade FKLI, Futures Kuala Lumpur Index. Ni, Futures Kuala Lumpur Index. Tahun 1998. Saya masa tu dekat BBNB. Waktu tu saya ada dana lebih kurang 2.6 million. One of my client is Ahmad Osman. Kenal tak Ahmad Osman? Yang bapa dia mati naik helikopter di RBI Company CEO dulu. Siapa nama? Yahya kan? Satu Yahya. Yang banting suami isteri kan? Anak dia tu saya punya klien. Dia top 10 billionaire di Malaysia waktu tu. Dia kata anak-anak Allah yarham Yahya. Yahya Osman. Yahya Osman. Dia kebetulan rezeki saya baik, one of my client. And then the other client is dipanggil Pak Chu. Pak Chu ni, dia ni scammer. Saya dalam line ni kan, saya dah kenal 2 orang scammer. Ni tahun 1998. Kemudian tahun 2011-2012 saya kenal lagi seorang scammer. Yang kali ni scammer ni saya kena kawan-kawan. Yang ni saya dapat rezeki baik lah. Pak Chu ni muda lagi, waktu tu umur dia 30-an. Orang Kelantan, bujang. Memang dia punya gaya penampilan tu memang macho. Pak Chu.
dikelilingi oleh artis-artis. Banyak duit, kan? Dan saya kenal one of the artis tu, masa dia pergi London dengan artis tu, dia kata, "Min, aku dengan Didi." Saya tak nak campur artis tu, sebab artis pun isteri kepada artis sekarang ni. Sebelum tu dia belum kahwin lagi lah. Sekarang dia dah kahwin, saya tak sebut lah. Nanti kan menceritakan keburukan orang kan. Artis yang isteri dia ni pun popular juga ni. Yang lelaki tu, isteri dia tu popular juga, artis tu. Dan isteri tu pun dulu popular, dah jadi suami buku lah kan. Bila dah lama dia tak ada kan. Jadi kita apa yang dulu, gaya hidup dia memang agak enjoy. Kita tahu tak, ni saya cerita ni kita je lah. Ni ada video semua ni. Nak cerita ke? Tapi dengar ni, abang kat sini je lah. Ini yang sana. Sana. Dia seorang 5 orang perempuan. Macam style Ferrari, ganti tayar. Dia cerita dengan saya dekat Menara Duta sana. Saya pernah pergi lah kat bilik dia lah. Dan dia ada sewa dekat penthouse di Istana Hotel. Buka duit banyak, ada je duit 300 juta cash. You tahu apa skim dia? You masuk 10,000, every month dia dapat 10%. Dia dapat 1,000. 12 month dia dapat 12,000. Kan? Maknanya dia akan jadi 20, 10, 12. 1 year within 22,000. Betul. 10,000 jadi 12,000 kan? Betul. 10%. Kalau you Indonesia pula, you bawa orang, you dapat 5%. Member keep member. Saya pun ada masuk juga sebab dia klien saya. Dia masuk juga lah. Dia dapat 3 bulan saja. Lepas tu habis. Tak dapat. Okey, berbalik pada cerita Pak Choo ni. Dia ni, aku tak takut main FKLI ni. Aku biasa main Hanseng. Hanseng lagi laju juga. Aku tak takut. Dia kena maju kau. Dari sini lah, tengok dari sini. Dia datang bawa beg baju, beg pakaian. Dia tak maju. Buka cash 2.6 million. Masa tu tak ada amla tak ada lagi tau. You boleh tukar duit tu tanpa perlu ada nak bersihkan duit. 2.6 million. Saya punya accountant terpaksa panggil guard di Maybank dekat jalan dekat bukit Menara Maybank dekat mahkamah kat Pururaya tu. Kira 2.6 million tu. Dari situ kita tahu lah berapa komisen saya dapat. Memang banyak saya punya komisen waktu tu. Dapat saya beli rumah sebiji sana. Jadi masa tu saya ada 4 biji rumah waktu tu. Jadi kita nak cerita lah kemudian apa yang terjadi kat sini, Pak Choo ni, dia punya style of trading tu, dia bukannya fikir pasal nak profit. Dia suka tu sebab dia suka. Dia macam just trading for the shape of trading. Dia ni style. Dia tak fikir. Orang ni banyak kan. Dia letak tu pasti dia dapat ratus-ratus juta dia dapat. And then dia ada buka dekat Ampang Park bowling. And then dia ada buka artis punya production. Dia banyak. Then you know what happened after that? Dia kena orang cari dia. Lepas tu saya jumpa dia kat KL. Laju dulu. Dia takut orang kenal dia tau. Dia kena kesalahan breach dia punya benda tu, 1 juta compound atau 10 tahun penjara atau kedua-duanya. Itu major offence. Bila Security Commission enforcekan guideline sebagai seorang untuk mengambil duit orang. Sebab kita tak boleh solicit people money. Maksudnya saya kata masuklah. Masuklah korang masuk. You tak boleh sekali-kali paksa orang masuk. Masa yang ID kat sini lah, saya pesan kat situ. Kalau sebagai seorang, kita just cerita business entry point, ni peluang-peluang tak ada, dan kita biar dia decide nak masuk. Kita jangan macam desak masuk. Itu dah, kalau ikutkan, salah dari segi kita punya undang-undang dalam Security Commission. Jadi waktu kat sini, ini Ahmad Osman punya ni, ada pattern, nampak tak pattern kat sini? Ini saya nak cerita sebenarnya. Ada pattern inverted head and shoulder, nampak tak? Masa sini
They make about 1.3 million making. True story. 1.3 million dia dapat untuk sini. Kemudian sini kalau tengok sini ada shooting star. Masa kat sini ada piercing, nampak tak? This one market rally. This one wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5. Masa dia masuk wave 4 ni, ada piercing dia masuk sini, sini jual dia dapat another 900k. Dia beli apartment dekat Australia satu. That is Ahmad Osman. And then masa kat sini, you tahulah bila kita ada klien besar, orang lain akan curi saya punya klien. So ada kawan baik saya sendiri tarik klien saya bawa lari. That's why kawan pun kita tak boleh percaya sangat. Kawan baik tu. And then dibawa lari, dia trade dekat company lain, broker lain. You know what happened? Habis berapa juta saya tengok, 1 something habis. Dia main gasoline dengan oil, crude oil, natural gas. Betul, dekat Wakachi. Habis duit dia, $1 million. And then dia datang balik kepada saya, Ahmad Osman. Sebab dia, jadi yang saya punya kawan tu, kita percaya dengan dia kan, kita langsung tak silang apa-apa, semua jujur kan. Saya kata tak apalah, dia nak pergi, ambillah. Saya tak suka nak berebut orang. Kita biar klien decide. And then ada juga orang lain yang masuk kat saya punya akaun lagi. Nama dia Johari Lau. Chinese tapi convert to Islam. Johari Lau ni adalah Johari Lau ni adalah yes, that's my client. You tahu kan? That's my client. Wah, you tahu kan? Johari Lau. Dia convert to Muslim kan? Dia punya perempuan Hamidah Nazidin. Johari Lau ni dia pernah dapat menang sebagai the best recruit IQ in Malaysia di competition. Dia competition IQ test kan, dia antara yang the top. Dan dia jadi penasihat kepada Azman Hashim. Masa tu Azman Hashim Arab Malaysia, betul bukan Arab Malaysia. So saya pernah vlog dia, saya pernah pergi kat rumah dia, selalu pergi rumah dia, discuss pasal market, discuss pasal semua everything semua. Let's we have money together. Yes that. Very friendly. Dia pun ada making juga. Tapi tahun 2008 masa krisis, the subprime crisis, kalau ingat lagi, 2008. Waktu tu all the global market down. He make money. You know why? Because he short the riding the bag all the way making money. Dia dapat dalam satu bulan from 300k he come on 900k plus. In 1 month during the 2008 subprime crisis. True story. Saya ada lagi kat rumah statement tu, simpan statement tu kat rumah. Johari Lau. Sebab benda tu bila seorang keluar, lari masuk. Dia benar. Saya pun dah lama tak jumpa dengan dia. Kali terakhir saya jumpa dia tahun 2013. Lepas tu bila saya quit jadi independent trader, so the client CIMB take over. So dia kata, why you quit? Dia cakap, I cakap I nak kerja sendiri. I tak nak apa lagi, tak nak attach to the CIMB sebab apa? Sebab orang dah mula pakai online trading, dipanggil DMA, direct market access. Orang tak perlu lagi broker, dia measure nak call, key in order. Semua orang direct, so the commission pun dah rendah. So I decide this is a sunset industry. So I keluar. Sebab kebetulan waktu tu ada satu datuk offer jadi dunia fund manager. That's why I pun dari sana. And then rupanya datuk tu tipu juga saya. Dia ambil duit orang juta-juta, dia bagi kat saya sikit saja, tapi dia promise kat orang based on apa yang dia ambil. You faham tak? Katalah dia ambil 1 million, dia bagi kat saya 200k. I trade, tapi dia promise dekat klien based on 1 million. Jadi yang lebih-lebih tu dua projek-projek lain. So I rasa I suffer tau. Dia kata, Cik Amin, dia cakap, tugas Cik Amin cetak duit, tugas kita orang cari duit. Senanglah cari duit. Dia promise dekat orang 100% return. Katalah letak 1 million, in 1 year dapat 2 million. 2 million kita buang, bagi dia 2 million balik lah. Kalau lebih tu dia masuk macam ni. Dia bagi every month 1 million, every month 30% lama-lama dibayar dengan principal sekali tau. Principal plus commission. And then sampai dia pergi 10 bulan, 10 month. After 10 month, dia principal tu masuk company makan, yang ni dia dah bayar semua.
You faham tak maksud saya? Maksud katalah sini dia bagi, saya pernah cerita 100 kan. Every month you bagi 20%, maknanya 20k kan. Bagi dengan 10 sama dengan 200k. 200k is 100% return plus principal and profit. So yang duit 100k ni tak keluar masuk dalam company dia. You faham tak maksud kat situ? Itu dia punya basic dia. Tapi dia bagi kat saya 2k je ataupun 200k saja. Jadi I punya tu stres lah nak dapatkan dia punya return ROI kan. I ada 3 orang trader. One of the trader tu pernah kerja dekat WTC, World Trade Center yang tegak kan. Tapi dia dah mati, dah meninggal. Dia meninggal lepas minum kopi. Pagi-pagi dia mandi-mandi, mungkin stres kan, mati. Pas mandi beli air, jatuh kolaps mati. Tu one of my klik 2-3 orang. Yang satu orang tu dah lari sebab orang cari dia. Sebab dia tipu. Dia tipu orang. Cikgu letak, dia bagi 70,000 K. Dia letak hanya 30,000 K, yang 40,000 masuk poket dia. Guna nama dia. Bila I nampak ada hanky-panky macam tu, I tarik handbrake, I get out. That's why I buat sendiri kat rumah. I letak, aku ambil 6 screen ada kat rumah, I set up, I jadi activity, full-time trader. Sampailah sekarang. Sebab apa, bila macam tu kan, you bila dah macam tu punya keadaan, dia tak ada integrity macam tu kan, nanti kalau kena, you masuk penjara. Jangan main. Ada yang pada soalan ni, orang semua cari dia. Saya selamat. Sebab saya genuine. Bila orang jumpa saya, cerita sebenarnya. Jadi saya tak lepas. Saya tak ada rasa apa-apa. Okey, saya dah berlalu dah. Okey, masuk kat sini, ni tak ada apa-apa kan. Baik ada dia. Jadi kita tengok pattern ni kat situ. Okey, yang ini kita panggil head and shoulder, TU, each one. Go short, when fall, follow bar. Ni saya ngatung. Kita nampak apa, ada 3 bar reversal kat sini, shooting star. Fakie set up. Dia pecah ke atas, lepas tu dia reverse ke bawah, is a fakie. Ini lagi high point. Failure breakout, you boleh short kat sini. This is your stop. And then yang kedua, go short when press break line. Yang kita go short when press sentuh balik SDR. Nampak tak? Dalam teori yang saya tulis tadi, sama berlaku dekat pasaran GU. Nampak tak? Dan benda ni berulang. Kalau you tengok balik kan, dia akan jumpa lagi pattern macam ni. Jadi benda tu you boleh jadikan sebagai satu panduan. Next time you nampak pattern macam tu kan, you short. Dia tengok volume sini kan tinggi, volume tinggi. Bila masuk ke sini, volume kurang. Nampak tak? Dan masa dia pecah sini kan volume tinggi. Nampak tak? Jadi price break with a heavy volume, maksudnya semua orang short. The selling pressure ada kat situ. Jadi itu sebabnya kalau boleh you jangan abaikan volume. Kalau dia tak ada volume, baru you hati-hati. Itu sebab kata price naik, volume suddenly dia retreat, volume kecil. Jadi kita takut. Pasal this is the correction phase kan. Dia pecah balik volume tinggi, dia masuk. Itu gunanya volume. Tapi kadang-kadang volume ni semak dalam chart. Sebab kadang-kadang bila duduk bawah kan, dia bertemu dengan garis ni, dia lower shadow kan. Ada masa dia. Saya tak nak cerita panjang lah. You pun dah tahu kan punya prinsip dia. Sini tunjuk objektif dia. Lepas sini nampak flag kat sini, nampak tak kan? Flag pattern sini. Ini yang saya cakap tadi. Kalau you buat FA, moving average, dia akan ke macam ni. Kan macam ni, betul tak? Jadi you nampak ada 4 segi. Dia break kat sini kan. You go short, confirm is below MA. Dan you nampak pattern zigzag kat situ. That's why sampai sini price tak boleh jatuh. Sebab semua orang masuk ni ikut technical. Semua orang masuk ni ada ilmu technical. Semua orang masuk ni semua dah pandai-pandai. Sebab apa? When we enter market, maksudnya kita bersaing dengan orang-orang yang pandai semua. So, semua orang dah belajar technical analysis, semua dah belajar chemistry, semua ada software. Kita nak bersaing dengan orang, kita tak ada apa-apa. Ibarat kita masuk tak ada senjata. The battle of making money kan. That's why kita kena ada weapon, ada tools. Dan kena tahu kenapa sampai sini price tak berhenti, terima balik kan. Sebab dia objektif untuk yang kecil sini. Walaupun kita tahu, sini kan sepatutnya pergi kat sini kan. Rupanya ada lagi satu kat sini yang kita panggil sebagai flag kat sini, menyebabkan kita tahan kat situ. Once dia pecah sini, dia
sambung balik kat sini kan. Di sini you boleh Photoshop lagi. Sebab you kena ingat the price objective still intact, masih lagi valid. So sampai sini you get out. Okay, seterusnya yang sini ni baru lagi ni, pada minggu lepas 5 September. You can apa ni, siapa ni ada tunjuk, siapa? Aziz ada tunjuk minggu lepas, siapa yang datang kan. Kerana pattern apa yang kita nampak kat sini ialah 2 bar reversal ni atas kan. Lepas tu kita nampak lagi 3 bar reversal. Sepatutnya ini evening start, patut pergi bawah kan. Tapi sebab dia tak pecah sini, that's why kalau dia tak pecah bawah, you jangan masuk lagi. Dia buat inside bar kat sini, nampak tak? Sama macam goal yang saya tunjuk tadi. Bukan goal, apa? U-shape yang Yusriman tanya. Sama pattern. Tak benda tu berulang. Bila ada inside bar pattern sini, you go long. Sebab dia trend Islam. Sampai sini dia buat puncak yang pertama. Lepas tu dia buat puncak yang ketiga. Ini kita panggil inverted head, shoulder. Ada bearish yang grafik. Kemudian kat situ kita nampak left shoulder, kita nampak head, kita nampak right shoulder, dan kita nampak neckline kat situ. Bila dia ada neckline, apa yang patut dia? Kita kena prepare sini untuk short. So you plan dia punya nak set up tu, you kena letak PO sini. PO, sell stop, plak. SL, objective, this is TP. Betul? Sama dengan dia punya apa sini, support kat situ. Tak susah dah kalau dia set up kat situ kan. Lepas tu kita tengok ya, ni dia punya objective price sampai sini. Objective price. Kemudian kita tengok pula dengan stochastic. Apa yang nampak? Dia punya relation kat situ. Apa yang nampak kat situ? Ke apa betul? Tapi apa lagi? Ini buat betul. Crossing. Mus. Kan? Ni pula dia stochastic. Apa hubung kait dia kat situ yang nampak? Kan saya tunjuk sini. Divergent. So that is a warning sign. Price make a new high, but the oscillator make a lower high. The divergent. Kalau divergent is a warning sign. Maksudnya puncak kat sini, even kalau you base pada purely candlestick, you nampak ada reversal pattern kat sini, and then you nampak ada price divergent, short the bargain. Kat sini lagi dah short. And then bila price naik atas, dia tak lepas pun 50% of the black body, nampak tak? You mark dekat 50%, dia tak lepas pun. That means menggambarkan bahawa the bull still in charge kat situ. Dia punya psikologi dekat situ. Bila you tengok betul-betul. So every time you nampak trend bar, kalau price tu masuk lagi ke bawah, you boleh direct. And then bila dia buat lomba-lomba sini, you hati pun dah senang. Hati you dah senang nak pecah neckline. That's what we call divergent. And then you boleh set up you punya risk, and then you boleh set up you punya reward kat situ. So this is how you plan your trading plan with a risk and reward. Maybe 1 nisbah 3 kat situ. Benda ni memang you boleh buat. TP, apa tadi? Dia punya dia set up. Saya tak tulis lah, saya mungkin saya tak tulis sebab saya tak ada masa tulis sini. Dia set up sebenarnya sell PO, sell stop slightly below the neckline, and then SL slightly above the right shoulder, and then TP based on tu lah, based on the length of panjang namanya kepala ke leher. Ataupun dia kata, kalau saya letak kat sini je, kat sini. Lepas tu pun still untuk juga. Ataupun dia kata TP slightly above the previous support. Ataupun even the previous support tu you mention the 2 bar reversal kat situ. Itu you punya setup. Nanti kan dalam contoh berikutnya saya tunjuk okay, ini pada tahun 1997. Dah berapa tahun dah? Tahun 1997 maknanya dah 22 tahun yang lalu. Waktu tu tak ada WhatsApp lagi. Saya pakai fax. Ni dia punya fax number. Nombor pun dah 7 digit, sekarang dah 8 digit. Nama dia Syamsul Rizal, one of my client. Ini from Amin. Saya print from the Reuters office.
Saya nampak ada pattern left head and shoulders. In fact, head shoulder pattern is the best known and most reliable of all major reversal pattern. This major completion reversal pattern is complete when price breakout dan lain-lain. Masa tu perlu pecah lagi. Kat situ. Bayangkan satu dulu masuk sekarang nak pergi fax, waktu bola lepas, betul nak pergi call, dia tak macam sekarang cepat. Ini KLI maksudnya kelompok dia exact ni maksudnya bulan Disember punya kod dia. Dan 7 tu 1997. Kalau you belajar dalam future, dia ada kod dia. Kalau Januari F, kalau Februari G, kalau H March, April J, April May, May J K, and then June M, July M, August Q, P Q R S T U, U September, V October, X November, Z December. Ini kod antarabangsa yang menggambarkan bulan kontrak bulan tersebut. Dan ujung tu biasanya adalah tahun. Kalau dulu 97, 7 tu maksudnya 97. Disember pukul 9 pagi. Dan petang naik about 4,680. Jadi kat sini benda ni dah lama berlaku tau. 22 tahun yang lampau. Dan benda tu berulang-ulang lagi berlaku pada zaman sekarang dan seterusnya. Kan nampak tak situ? Pattern tu. Walaupun saya pakai tak ada pakai apa-apa pun saya draw line je. Boleh tengok lagi sini. Ini shoulder. Nampak shoulder kan? Ini jadi jatuh. And then kita nampak kat sini flat pattern. Ini atas. Ini yang masuk ni Surizan. Dia pernah bawa kereta Satria GTI pergi round the world. Dia sekarang ni dekat Slovenia. Ini kereta dia. Waktu tu dia ada GPS. Kereta dia memang canggih lah. Masa tu tahun 90-an lah. Kalau ada GPS tu memang canggih lah. Kereta dia pakai map, dia tak pakai peta kat situ. Okey, ini contoh lah sebelumnya. Ini semasa saya buat seminar di Kuala Terengganu tahun 19 atau lepas lah. Dan waktu tu saya dalam ada grup Telegram, saya nampak ada pattern apa ni, head shoulder kan. Ini apa benda? Ini GU. So saya letak sini PO. So saya kata kopi je, saya cakap tayo. Sekarang ni tambah lagi tayo kan. Tayo tak apa? Take at your own profit. Take at your own profit. Tayo ni take at your own risk. So sampai kat sini saya punya price target kat sini. Besar tu kan. Lepas tu dia sentuh sini tau, tapi masih lagi tak kena saya punya order tu kat situ. Dia ngam-ngam je. Lepas tu ni ketika dia naik balik, yang ni baru dia pecah. Kat sini akhirnya bocor juga. Tapi passion nak nunggu tu. Dan dia pecah, bila dia pecah kat sini, saya punya target kat sini, saya letak stop to protect profit. Sini. Bila saya nampak ada base pada apa? Saya nampak ada macam apa hammer sini kan, saya letak sini. And then dia langgar saja saya punya sini, baru lepas tu dia jatuh. Saya tak apalah, dapat je sikit kan. Daripada dia jatuh tu, saya ingat sini target 1000 plus. Tapi saya dah trigger kat situ. So this is how you set up your trigger, you punya setup. Maksudnya you masuk dulu, sebelum break lagi, you dah sell stop. And then you letak TP. Benda tu semua simple dia boleh buat. Kalau scale besar, kalau masuk di scale kecil pun boleh juga. Okay, itu head shoulder. Nak apa kat sini? Macam tak ini kita boleh projek. Ya. Sebelah, boleh. Sudah. Saya ada lagi 15 minit. Kita cuba Okay, yang paling top ni, dia adalah satu apa ni, semua tahu kan? Saya rasa tak cerita banyak. Second top ni. Ni adalah double top. Contoh double top kan. Even kat sini, kebanyakan trader dan even dalam forexnya, kadang-kadang ada dalam macam ni kan, bila berlaku sini kan, orang letak sini, parking, betul tak sini? Buy. Dan buy kat sini. Sebab kita panggil strategi tu, kita panggil buy at support. Sini dia kalau break kat sini, this is your risk. Kat sini kalau you nampak ada any sign of reversal pattern, bullish pattern, hammer, morning star, piercing, you just boleh masuk kat sini. Tumpah reversal, masuk kat sini.
you dapat early signal. Super juga kalau kat sini. Sekarang ni, this is a resistant. Bila you nampak pattern kat sini, nampak pattern jadi ada macam 1, 2, 3, 3 bar reversal ni sebenarnya kat sini. Dua tengah tu dah boleh jadi, kalau combine dah jadi macam doji kat situ. Kat sini you boleh short kat sini. And then this is your stop order. Lepas tu, kalau you nak betul-betul yang cara konservatif punya hedge, apa ni, double bottom punya strategi, dia akan jual, boleh pecah support ni, sini boleh jual lagi. And then pergi sini, dia naik balik atas, dia sentuh sini, nampak tak? Dia naik balik, dia main kat sini. Lepas tu baru dia pergi kat sini. Dah seterusnya. Dia take time, dia akan main. Itu sebabnya bila berlakunya double top ataupun double bottom, biasanya price tu laju kan, dia reverse balik. Biasanya kalau dia tak boleh pergi, you ambil je untung dulu. Walaupun tak sampai je price. Sebab ada macam-macam orang kat sini. Cik Umi, kat situ dia ada, kalau ikutkan ada 3 top kan. Kenapa Satu. kita ambil top 1 dengan top 2 di situ? Ini ni Yang tengah tu. Oh, ini pun boleh juga. Ini kita panggil dapat boleh kat sini. 1, 2 kan? Ini pun boleh juga. Sampai sini, panjang sini. Tapi dia tak sampai lagi ke bawah kan? Pun boleh juga kat sini. Sebab apa, dia limbas balik kat sini. This is your stop lah. Kalau Ini kita boleh boleh. kita boleh double lah situ. Boleh. Even kat sini dia masuk lah. Nampak ada evening star tu kan? Bila dia break kat sini, you boleh masuk lah. And then you ukur kat sini. You ukur sini, saya rasa dah sampai jetil. Panjang ni kan? Banyak sini. Dia sampai jetil lah. Dia ukur buat zigzag. Dia ambil puncak ni ke sini, dia ambil sini ke sini. Biasa sampai sini dia price dia sampai satu puncak. Pun boleh juga. Saya cuma nak tunjukkan yang pattern yang nampak boleh sekatan. Yang Cik Umi tunjuk tadi entry point dia kat bawah situ, sebab apa kita nak pastikan dia Sini kan? Kat situ tadi. Sebab ini variation. Entry point dia bawah tu dulu. Bawah ni. PO sell stop slightly below evening star. Below evening star. Below the low of evening star. Slightly low. Bukanlah. Lepas tu pula. Oh tu yang ramai trader. Macam saya lah, saya banyak tersilap. Bila saya nampak je dah macam dekat puncak tu, and then dia dah create dah kata orang yang third candle tu. So saya budget dah dia macam Masuk terus? Saya masuk terus. So kat situ bila dia tak Boleh masuk. Tapi kalau dia tak jadi, you kena get out lah. Yes. Jadi maknanya sebenarnya tapi dia lebih sure biar dia pecah yang Biar dia pecah dia triba punya low. Nak make sure lah. Sebab tu yang ini kita panggil quality ni. Sebab dia tebal tu, dia punya low tu lebih rendah daripada yang bar pertama. Kadang-kadang dia tebal tu lebih tinggi daripada bar pertama kan. Jadi kalau lebih rendah tu maksudnya dia quality dia lebih baik. Dalam nota saya yang modul 2 saya ada tunjuk. Kalau lebih tu maknanya dia masih lagi kurang kuat lah. Kalau atas, kalau atas dia masih lagi tak berapa kuat lagi. Tak berapa kuat. Maksudnya kat sini dia dah lebih rendah daripada yang pertama. This is the good for the 3 bar reversal strategy. Sebab saya nak tunjuk yang ni je, yang the general idea. Tapi kalau you pergi satu-satu pattern candle, you akan nampak banyak dia punya ni entry point. Okay, saya rasa saya tak cerita lebih sini. Okay, pun sampai ni double bottom kan? Kat sini. Simple je kat situ. Kemudian, ni pun double top. Kalau ikutkan dia punya pattern ni, dia ada saya tunjuk double bottom kan. Tapi boleh apply kepada double top. Price stop sampai sini. Kita dah fikir akan berlakunya double bottom. Yang kita panggil perfect lah, agak perfect lah, mungkin lebih sikit. Jadi kat sini bila chip sikit kan, you dah ambil wild risk untuk long the market. Ya, betul tak? Selalunya orang macam tu lah yang gunakan strategi buy and support. Dan mungkin kat sini, resistance sampai sini dia get out dulu. Kalau dia pecah lagi, baru dia masuk lagi second entry kat sini. Ni. Kemudian yang kedua, dia punya low kat sini higher, betul tak? This is a very good double bottom. Sebab apa? The second low is higher than previous low, menggambarkan bahawa kekuatan beruang tu dah tak ada. Itu juga macam ni. The second high is lower than previous high, menggambarkan kekuatan lembu tu dah tak ada. Dah kurang.
Ini kita panggil pattern ni Adam If. and Eve. Kalau jumpa pattern tadi, a very good entry point to enter. Itu yang jenis kedua. Dan jenis yang macam ni pula, dia lolo. Tahu tak lolo? Low. Yes. Lewat low lebih kena ke sini kan. Pun boleh masuk juga. Tetapi ada syarat. Sebab apa kita tengok ada make a lower low, market pun tak puas sangat. Make a lower low kan, mesti bahaya. Syarat dia ialah you kena tengoklah dekat oscillator. Mungkin kat sini oscillator dia lebih tinggi dekat sini. Macam ni, ini kita panggil sebagai price divergence. Bila nampak price divergence, macam tu juga tak puncak. High, tapi oscillator dia macam ni. Ni pun price divergence. Kalau nampak macam ni pun, you kalau nampak ini bearish pattern, masuk. Ini nampak bullish pattern, you boleh masuk. Jadi itu 3 jenis double bottom ataupun double top yang you akan jumpa. Jenis yang sini, ini kita panggil Adam and Eve. Maksudnya puncak yang kedua ni, dia tak boleh lepas puncak yang pertama. Jadi kat sini market dah tak kuat dah. And then you tengok sini, it's a trend bar. Trend bar, volume increase, nampak tak? Trend bar. Lepas tu pula, you just put you set up, you tak tulis sini lah. You set up PO, sell stop slightly below the neckline. This is your stop loss, slightly above the second top. And the GT price slightly area of the previous support. Kat situ. Tapi kita tahu boleh naik balik kan? Ni yang awak nak second chance nak masuk boleh lagi ni. Ni lagi satu contoh. Kan banyak kan pattern ni jumpa kan? Sini, kan panjang ni sama lebih. Tapi kalau di atas lebih itu sebagai bonus lah. Tapi kalau you keluar kat sini pun dah cukup. Jangan tamak. Ni satu contoh. Ni macam TU. Sebelum dia jatuh dulu. Sekarang dia teruk lah. Dia 1.4 dulu, sekarang 1.2. Dulu 1.2, 1.6 pun ada. TU before the collection. Ini TU. Double bottom, double top. Kau mesti ni. Kan nampak pattern cukup. Senang you spot. H1. You nampak macam ni kan? You jual kat sini. Mungkin you take profit kat sini kan? Tapi dia jatuh bawah tu tak apalah, tak kisahlah. Jadi ataupun kalau you nak let the profit run boleh. You tengok dia macam ni lah. Lower high kan? Lower high sampai sini kau dia pecah. This is your kalau you nak pakai trailing stop pun boleh juga. Sebab dia aktifkan 1 jam, dia ada banyak masa. Tak perlu kita tengok kan. Kan lower high. This is your stop. Pump je, head out. Mana dia dong? So get out. Kalau nak lihat profit kan, nampak kan tuan? So, yang saya masukkan kat situ, bila you belajar pasal candlestick, you mana tadi? Okay. You nampak trend bar, kan? And then nampak lagi kecil. Tak ada power nak lepas 50%. You tak ada takut. Lagi sini, next bar, sampai sini, you tak takut. Lagi, kita takut. Sini, sampai sini dah ada spinning top kan? Sampai sini you dah position. Okay, makin naik atas. Sampai sini you get out your position. Sumpah jangan masuk atas sini, masa naik ke atas sini. Masa naik ke atas sini, higher low, low kan? Baru satu kali. Bila satu kali kita reverse balik atas, ini dah jadi low. Ataupun dia ada terpuncungan, low point kedua. This is support yang terkini dia jadi. Dan dia higher low, so sampai sini keluar. Nampak tak kat situ? Kalau nak let profit run. Tapi dia punya jantung tu nampak dia senang kat sini. Tapi dalam masa 1 jam bila kita tengok dia main kita tak tahan, kita get out. Dia main-main dengan kita. Memang nampak senang je. Kan? Betul tak? In real situation kita punya jantung kena buat. Sekarang itu sebabnya kita jangan tengok skrin sangat. Kalau you tengok skrin, menghadap skrin itu yang you gatal tangan tak tahan. Kalau you tengok 1 jam, tunggu 1 jam rekod. Relax je.
And then you dah tahu kat mana. As long dia tak pecah lagi yang high tu, relax lagi. Itu sebabnya kadang kita jangan mengadap sangat apa ni skrin. Jadi you punya you rasa apa tau? Datang hantu. Hantu datang. Dia memang dia dah takut lah. Dia kalau macam H1 tu maksud dia bila dia nak habiskan satu body candle tu. Satu jam. 1 jam kan? Yes. Okey, selalunya untuk dia mula tu bila dah habis kalau ikut time, dia memang ikut penat lah. Contohnya pukul 8. Yes. Dia memang ikut. Dia ikut. Bukan dia Awal ni. tengah tu. Tak. Pukul 8, 9. 9, 10. Kalau 8.30 tu half an hour. M30 kan. Kalau H4, kalau sekarang ni lah, kalau 5, 9, 1, 5. Kalau gold 6, 2, 6. Jadi kalau kita tengok yang dekat sel tu tadi tu, masa tu pun tengah dalam sel contohnya kan 8.30, kita biar dulu pukul 9. Yes. Selagi dia tak lepas yang high tu, relax tu lah. Relax je. Lepas tu you pindah lah, you punya ni trailing stop sini, pindah untuk protect. Ni pun sama ya. Ni lagi cun ni. Double bottom, higher the previous low, nampak kan? Ini double top, below lower than previous high. Memang cun. Saya jumpa ni, saya terus ambil buat contoh. Memang cun. Dan ada SPR lah situ. Wah, ada 2 bar reversal lah situ. Dekat support. Wah, boleh pergi. Tahu apa jadi? Di atas. Nampak tak? Itu belum berlaku lagi dia jatuh sini. Dia berlaku kat sini, tarik Fibonacci kat sini, lebih kurang antara 50%. And then dekat sini, the first tadi tu, yang the first ni tadi, dekat 61.8% lebih kurang. Tapi itu boleh jadi macam tu. Konten kita pakai kat dalam kan? Yang mana ni? Sebab dia inside, tentu sepatutnya macam betul. Ini sini di kaki. Kaki kan? You boleh masuk kaki situ. Pandai lah, pandai kaki. Nanti saya akan sampai ke tahap dipanggil advance IKK. Sekarang saya cerita basic IKK dulu. Nanti yang advance IKK tu masuk dalam strategi kita panggil sebagai false break strategi ataupun dipanggil the tripod traders. Itu dia lebih kepada modified IKK dipanggil. Saya tak nak cerita tu dulu, nanti kemudian Abu saya cerita. Macam ni pun sama juga. Ada inside bar kan, nampak kan? Kan nampak inside bar kan? Masa ni kita apply kan apa yang kita dah belajarkan di sikit lepas. Okay, ni Adam and Eve. Yang perfect Adam and Eve. Inilah perfect Adam and Eve. Walaupun kita nampak second lower tu, itu tak perfect lagi. Tapi yang ini perfect. Sebab apa perfect? Biasanya Adam puncak dia stick. Dan Eve biasanya puncak dia macam round down. Macam ni kita panggil tudung saji. Kalau ke bawah dia panggil saucers. Ini perfect Adam and Eve. Saya ambil picture ni, saya letakkan dalam saya punya profile Cikgu Amin. Ni yang profile saya. Sebab saya suka pattern saya, bukan senang nak jumpa. Ini mungkin boleh juga yang MA triangle je. Mana? Yang Eve tu kan, tengok macam dia bentuk dia boleh jadi macam apa? Kat handle? Yang 4 segi tu kan. Kalau kita yang kat sini kan. boleh juga. Rectangle kan? Boleh juga. Kalau kat sini lah. Ada orang akan masuk kat sini, betul tak? Tapi saya suka masuk kat sini. Kat sini positif sikit. Lepas sini, target kat sini. Kat sini. Memang ada pergi. Cuma saya tak masuk aja. Masuk tak jalan? Tak jalan. Kalau nampak second lower tu lebih baik, lebih kalau macam ni, memang untuk lebih baik kita nampak macam ni kan. Sebenarnya dia round teluk situ kan. Biasanya okey. Ni dia. Tempat keuntungan tak banyak lah, 300 lebih saja. Okey, ini contoh lagi satu. One of anak murid saya juga. Anak murid saya seorang ni banyak persamaan dengan setup saya. Dia selalu PM saya kan. Dah lama dia pun dah ikut style saya. Suka cara saya play chart kan. Dia punya setup, nampak tak? Adam and Eve. Saya menerima PM yang terima saya sebenarnya dia setup sini. And then figure. Dia tak tunjuk profit apa. And then saya kata dekat dia, next time dia cakap macam ni, mission accomplished. Pun dia tiru saya punya ayat. Saya selalu kata mission accomplished. Dia ikut. Dia pun kata mission accomplished. Dia cakap
Lepas tu, terima kasih. Lepas tu, saya cakap perfect analysis bukan selalu lupa. Next time, lagi cun kalau asset before price down. Yang ni dia dah berlaku baru dia sell, dia tunjuk kat saya kan. Nampak tak? Dia takut nanti kan before dia kan tak jadi, dia malu kan. Jadi tak apa, proses apa yang real lagi. So dia sahut cabaran saya, dia masuk sebelum price down. Nampak tak? Yang kat sini, ingat tak saya cakap tadi? Divergent. Price naik higher high tapi lower high. Di sini kita bagi price divergent. Bila dia jumpa macam ni, even kat sini dia boleh masuk dah. Tapi dia letak sell stop sini. Tak dapat. So dia sahut cabaran saya. Tahniah untuk dia. So benda yang ni kan you all pun boleh buat sebenarnya. Dia dah letak awal dia macam sini. Kenapa dia letak kat sini? Sebab dia kira-kira sebab tu kat sini kan. Tapi dia tak nak ambil banyak sangat. Sampai sini dia boleh ambil. Boleh kan? You cuba buat macam tu. Kalau jumpa. Saya kata ini sebelum berlaku tu, adakah dia betul with divergent M30 H1 terjadi? Ya, terjadi. Sebab kat rumah saya memang ada buku tulis anak saya. Anak saya kan banyak buku tulis yang tak pakai kan. Budak sekarang semua tak tahu jimat nak tahu, boleh buka sekolah beli baru semua. Yang lama banyak tak pakai dia kosong. Bapak dia yang pakai. Bukan latihan tu. Saya tulis lah. Saya tulis apa kata. Sebelum berlaku saya kata adakah perada macam akan berlaku? Ya, terjadi. Ni pada bulan Januari. Jadi bila macam tu kan, you buat lu rasa macam kepuasan tu. Masa sebelum berlaku tu you agak. You nampak higher high. Lepas tu you nampak oscillator tak penat. You cakap adakah dia akan divergent? You tengok je reversal pattern kat situ. Ataupun you nak tunggu confirmation, dia pecah dia neckline tadi ataupun support line. Kalau you nak ambil wire risk, dia boleh short dekat atas tu. Okay, ni seorang ini. Yang ni dia ni datang jumpa saya dekat Saudara tempat saya. Dia kata dia pakai JC Spain. Masa tu saya tertinggal handphone. Saya patah balik ke rumah. Tu saya lambat sampai. Lepas tu dia masuklah dia kata review. Dia cakap tadi kan. Dia kata okey tak dia cakap. Dia nampak ada lower high macam ada NF kan. Dah tahu kita tu. Lepas tu sampai sini dia masuk akhirnya dan juga. Dia kata tapi cuak juga bila naik atas, lipas atas tadi kan, dia suskan juga. Mula-mula dia letak atas sikit tau, dia letak bawah sikit. Lepas tu saya kata kalau boleh atas sikit. Yang dia dipindah, dia punya tipi atas sikit. You know what happened after that? Memang pernah sentuh dia punya RBS fly balik atas. Ini crude oil. Jadi benda tu kalau kita, dia shock kat sini tadi. Kalau you ikutkan ukur sini ke sini, sampai sini kan? Betul kan? Tapi you kena tengok market structure before tu. Ada satu resistance ni. You kena ambil kira ni. Itu sebabnya kalau boleh kita as long ada untung sikit pun, you ambil. Jangan tamak mana kat situ. Okay, ni ada satu lagi. Double top with bearish divergence sama juga. Ni buku saya baca tulis. Tadi tak tulis kan? Ni setup saya. PO saya stop slightly below middle of M. Sini kan? Price naik ke higher high, tapi oscillator then TP slightly above the previous letter support kat sini. TP. Reason double top ada negatif. Yang kedua bearish engulfing, nampak tak? Engulfing. Yang ketiga bearish divergent. 3 sebab saya masuk. So you kena ada sebab bila masuk. Kalau you rajin, you buat macam ni, you buat dalam point figure, you simpan. Every time you simpan dalam satu file. You kalau fail pun you buat sebagai review untuk you fail itu. Kalau you buat macam tu kan, you akan belajar a lot from your experience. Kalau you tak tahu macam ni kan, you tak belajar. You tak rasa feel market. Percayalah saya cakap saya ni. Ni kita panggil journal. Saya tak buat dalam Excel, saya buat dalam PowerPoint. Saya punya journal. Itu sebab saya rajin buat PowerPoint. Sebab kalau Excel kan kita tak boleh nak tunjuk chart, boleh tunjuk chart tapi tak macam dalam PowerPoint dia boleh lukis lagi. So bila tadi you ada result, meet your setup, this is your result. So you masuk, kalau you mati pun you die with the glory kan. Bukan you mati katak je. Kat situ. Okay, sini bearish, tak ada tidak apa itu. Ini lagi, ini use 5 lagi. Banyak use tanya, ni. Yang tadi tu lah. Use tanya, ni tadi. Okay, ada lagi ke ni? Okey, ni last flag pattern .
Flag ni biasa orang tahu. Saya tak cerita dalam nota yang dibaca sendiri. Dia punya objektif pun kat sini you boleh baca. Saya nak tunjuk je. Target ada dua. Satu panjang dia punya ranging ni, satu lagi panjang dia punya tiang. Ada dua titik lah. Sebab apa kadang sampai sini dia akan main dulu, dia jatuh dulu. Ini dah jadi apa tau? Ini dah jadi apa? Support. Mungkin sampai sini dia akan bawa kembali. Kalau ikutkan. Siapa yang goal? Pasaran goal ni tengok. Dia macam apa tau? Dia stang dia ada puncak ni. Dia macam ni. Kalau dia tengok goal kan, sekarang betul-betul kat sini. Tengok ada goal. Jadi kat sini kan, dia ada channel ni tau. Macam ni. Goal. Good time kan kalau nak beli. Kalau tengok goalnya, dia based on kat sini je. Ni kita panggil RBS lah. Dia tak sebenarnya tegak. Tak sebenarnya macam ni. Macam ni pun boleh juga. Okay, best time after breakout. Dan biasanya peningkatan yang bagus 38.2% lah sebab the trend tu memang very strong. Dan tiang dia lebih tinggi. Itu sebabnya dia punya 1/3 of Fibonacci to retrace. Dan dia nampak formation of flag. Itu memang flag yang bagus. Ini contohnya. Nampak tiang and then dia main tengok sini. Resistant kan? Kan contoh dia pergi sini, dia tenang di atas. Baru saya tunjuk tadi kan. Kalau ikutkan yang saya cakap tadi, dia tak lepas 50% of the bar tu. Faham tak? 50% of the bar pun dia tak lepas. That means the bull still in charge. Nanti you nampak ada nombor-nombor pecah ni, zoom di atas. This is your risk, this is your reward kat situ. Maybe 2 ataupun 3 di sebelah 1 kat situ. Ni pun boleh gicut. Sebenarnya sini besok sini. Nampak tak? Sini kan? Shooting star ni pecah sini shot. Pecah sini. Kalau saya macam ni kan, dia punya target yang kecil je kan, lebih panjang post ni kan. Sampai sini cabut lah. Maka itu strategi untuk morning star ke ataupun dark cloud cover ke, panjang dia punya range tu kan, itu ambil. Sebab apa yang saya cakap tadi, candlestick ni more on short term trading. Sebab apa? Setiap pattern yang akan berlaku seterusnya, kalau reverse balik, you tak jadi dah pattern tu. So every pattern yang berlaku berikut itu kan, dia akan menentukan hala tuju yang terkini. That's why dia more pada reverse pattern ataupun dia panggil short term trading. Kalau nak tengok long term, boleh tengok chart pattern. Chart pattern yang bagus, kita boleh tahu kat mana price dia pergi. Contoh macam ni. Candlestick tak tahu lagi, kecuali kalau you let profit run. Lower high, macam ni, mungkin kita dapat sini. Tapi flag, you tahu kat mana price dia pergi. Itu bila you combinekan knowledge candlestick bergabung dengan western punya chart pattern, you punya result ini macam betul, you akan trade dengan confident. Tidak ada rahsia. Inilah rahsia yang saya nak cakap sebenarnya. Okey. Lepas tu tengok lagi kat sini. Even kat sini pun ada morning star ni kan, tak? Okey, tengok sini. Ini pun sama. Ini lagi macam 4 segi. Saya cakap tadi kan? Ya. Kalau you draw line MA pun sini, confirm MA akan macam ni ke tak? Betul. Bila berlakunya ini kita panggil, macam saya cakap tadi, Davos box. You boleh tengok internet type Davos box. You balik rumah, buat kerja rumah, you type Davos box. Apa dia Davos? D-A-R-D-A-S. Dia akan jumpanya tu. Davos box saya panggil. Walaupun ada satu kimbar yang terlebih, tak apa, dia nak sini. Dia buat je. nanti kita ambil dari hujung yang hujung kan. Tak sah, ada lah. Tak apa, dia support resistance tu bukan exactly accurate. Dia kena area of the dia macam tu. Janji kat situ. Ini Davos box. Kalau MA mesti kat sini kan? This is panjang tiang, panjang tu begini. Sampai sini, you pergi long kat sini, you tak sekolah punya orang. Long kat sini memang tak ada sekolah punya orang. Tak ada belajar punya orang kan. Sekarang you sudah belajar, kalau you repeat the same step, itu tak tahu nak cakap, tak makan ajar lah itu. Tapi kalau dia nampak tu macam boleh standby lagi rectangle kan. Kalau dekat situ dia masih lagi atas MA, dia pecah dia dulu ni. Dia cuma kalau macam tu nampak dia macam turun bawah dia turun MA kan. Bila dah sampai sini, you ambil kotak ni kan. Bila pecah sini kan dekat tiang ni, ambil sini dulu. Sebab you must remember, you nak back the trend tau.
The trend is up. If you short in after the market, see money, take money, touch and go. Alright. Hit and run. So sampai sini ada piercing pattern, go long lagi. Sebab the trend still up. That's the. Tak susah lah, senang je itu kan. Okay, kemudian kita tengok lagi ni. Ini kita panggil macam wish sikit. Macam wish. Tengok, panjang dia punya tiang, panjang tu lebih tinggi. Dan dia masa record tu ada volume meningkat. Nampak tak volume dia meningkat. Jadi you masuk bisa risk ke sini. Wah, sini reward banyak. Saya rasa 6 tu, 6 ni lepas 1 punya RR ni. Sini memang good sebut ni. Lepas sampai sini, semua orang sekolah punya orang nampak ada pattern two bar reversal. So short kat sini. Kalau you jenis orang yang air resistant, you boleh short kat sini, cut loss kat sini. Cuma itu boleh yang tadi tu. Boleh nak katakan bentuk email dia juga tak? Ini wish macam panjang. Pennant apa? Pennant ke? Yang bendera panjang kat US tu. Pennant kan? Pennant, wish, itu semua bentuk-bentuk triangle, itu bentuk yang kita panggil continuation pattern. Dia tak semestinya flat je. Dia pennant atau wish ni panjang sikit. Ataupun triangle ada 3, triangle vertical, ascending dengan descending. Ya, kalau triangle dia panjang, dia base tu panjang tu lebih tinggi. Itu kalau triangle punya strategi. Okey, seterusnya kita tengok sini. Ini kita panggil pennant kat ni. Ni pun kecil. Ni banyak ni. Sampai sini ada nampak pattern apa tu? Dark cloud cover kan? Bila nampak pattern dark cloud cover at the objective price, you punya target price dah sampai, nampak pattern reversal, you boleh ambil short risiko untuk jual. Ada sini. Tapi you kena ingat lah, this is your stop. Your dark cloud cover punya resistance adalah yang nilai tertinggi kat situ. Punya stop. Jadi punya risk dia kurang. And then kita tengok sini. High and low, lower high, lepas ni buat bid. Nampak tak? Ini berapa ni? H1. 1 jam. Pun bid ni. Lepas tu pula ada RBS kat sini. Ada nampak two bar reversal kan? Kau datang kat situ. Okey, ini habis. Okey, ini pun sama juga. Kita akan jumpa berulang again and again. Sampai sini semua orang keluar. Nampak tak? Maknanya orang yang masuk tu semua orang sekolahan orang. Jadi kita kena ingat. Sampai sini pun ada resistance. Janganlah kita tamak sampai sini kat atas nak queue. Kalau boleh bawah sikit daripada objektif lagi bagus. Ini pun sama juga. Banyak contoh. Saya nak lukis banyak contoh. Itu contoh juga. Ini kita bagi pennant ni. Risk start sini. Ini pun ada kecil punya. Pun boleh juga. Ini pun kat segi. Kat atas. Okey, ini adalah antara contoh yang lagi. Sebab dalam internet you boleh cari contoh tu banyak. Tapi don't worry, dalam kitab yang saya bagi kita tiba semua ada. Cuma kitab tu terlampau tebal, you nak baca, nak buka salah satu tu leceh. Jadi kalau nampak sini at glance, kita lalu dah nampak, senang kan? So saya rasa sampai sini saja untuk saya punya kelas. Nota ni akan saya hantar kepada ni. Saya minta maaf sampai ambil masa. Sebab lepas ni Sir Aziz akan tunjuk apa ni. Fauzan akan tunjuk dia punya. Nak pakai ni ke? Tak pakai. So untuk lebih lanjut kita akan bincang dengan Guru. Apa-apa persoalan? Lalu apa-apa. Sebelum ni kita pasal candle kan. Kali ni kita pattern pula. Tukar pula. Bila dia nampak pattern dia tunjuk. Pattern shoulder ke, double bottom ke, flat ke. Dia tunjuk je. Kita bincang pasal pattern pula. Tu kalau ada candlestick pun dia boleh jangan tanya. Maknanya ada dua soalan yang dia tanya. Ni, tadi cakap tu MT ke MT berapa? tak apa, tak kisah. Ambil 20 boleh, 50 boleh, 100 boleh. Tapi yang for the bear and bull, kalau top 200 is a bull, kalau below 200 is a bear. Itu international yang guna lah standard tersebut.
Tapi kalau short term yang pakai 20 okey. 20, 50 and 100 okey. Wah, memang. Ini time pun saya sering kan. Apa tu? Ini mana ni? Wicket. Wicket memang sell memang. Dia dah sampai ada situ kan. Dia nampak ada reversal pattern tu tak dia short. And then tengok sini. Ada dah banyak. Ini banyak apa? Dia banyak apa? Banyak apa? Kita beri kepada dia orang. Dia begitu banyak. Dia nak rejection tau. Baju yang dua Ini tak, dua shooting star tau. Even kalau you berani punya, you play shot kat sini. Sekarang kita open. You all nak pair apa? Ha? Oi. Ada orang yang pakai Shoki. Shoki Kawan pakai. memang dia. Dia penjaga keamanan tu dia pakai oil. Lain. Tapi dia kat tengah tu sebenarnya. Currency. Ha. Komoditi pun kita ambil. Dia memang pakai blue oil. Ha? Satu lagi. JJ dan Biru. Tak nak pair UP lain tak? Jiu tak best Jiu. Jiu senang. Jiu selalu menyakitkan hati orang. GA. DJ dan GA. Wow, ini pair tropical lah, bukan tropical. Hello my brother. Okay, Zan. So kita nak sendiri apa ni? $10. Pakai background putih Long. Long nak pakai background putih bagi nampak. Tadi ke sini. Saya ada setkan cat bogey. Boleh dah. Stainless steel tukar biru merah. Okey, boleh ada. Ya. Tapi candlestick tukar sikit lah. Candlestick tukar biru dengan merah. Tak ada ni punya. Dia hitam tadi. Dia. Kan? Ha. Hitam, tapi dalam ni dia tak pun nampak. Oh, hitam. Dalam ni dia. Rekod tak tukar je candle. Candle tukar biru dengan merah. Candle full tukar biru, candle pad tukar merah. Kau Zan nak pakai dulu apa ni? Fairway. Hello semua, hello. Nak buat lunch straight ni. Apa nak signal? Oh, kau Zan set tak? Boleh. Tadi apa JJ dengan ni ah? GJ dengan GA. Ha? Temple monthly. Tak apa lah, RP bulan ni bulan depan tengok. Cantik. Save kan template. Yang ni baru terang. Terang ni. Okay, Assalamualaikum dan selamat malam. Nama saya Bozen. Kita terus pergi pada pair. So pair GA dengan Okay, terus terang saya cakap saya dah hampir 2 tahun saya tak pakai MP4 laptop. Saya lebih pakai handphone sahaja. So galak sikit bila tengok benda ni. Sebab saya pun dah hampir ke silent. Sekali tiba-tiba Tuan Siti cari saya. Apa? Jadi Betul kan? Bawa. Okey. Boleh
So teknik yang saya pakai ni yang paling basic lah, sebasic yang boleh, trendline dengan SNR sahaja. So ini antara satu cabang apa ni kecak lah. Okay, kita tengok DJ dulu So kalau ni kecak ni, biasanya saya suka tengok mana ni. Baik, masa boleh sangat ni. Fazin, pakai mouse okey? Ha? Kenapa begitu kan? Berdekat. Okay, kalau tengok pada weekly ni, dia masih lagi di trend. Masih lagi downtrend lah. Dia masih lagi turun. So kalau tengok kat sini ada satu support yang kuat. Ini tak boleh lah. Macam mana? Posen clearkan balik. Tu pergi upload balik template yang tadi. Template. Posen pergi kat property tu. Tutup lah. Tutup dulu. Lepas tu posen pergi kat baru ni. DJ. Tu atas. Bawah GM. Apa ni? Yang ni belakang ni dia cap mobil tu ada dua tadi. Salah tu. Mungkin salah. Aduh, yang tu baru cap bogel. Tadi tak bogel, dia pakai baju. So yang So saya panggil support lah. Saya panggil satu support kat sini. Dia baru bangun. So tu jadi sepuas tu Kaki penampar. Jadi cari share dulu.
So you boleh buka MD4. Ha? Boleh buka MD4. Follow nanti follow setup ni. Okay, apa yang saya nampak dia akan turun sedikit untuk replacement. Ya. Apa dia beli? PJJ. So baca nak ni, satu penting. Saya nak buat dulu. Nampak tak? Nampak tak? Buat dah dah? So DJ ni dia kalau ikutkan meja dah brand. Tapi sekarang ni apa kita nak cuba tangkap dia punya retracement wave lah kita panggil kan. So apa yang saya nampak macam ni sekalipun dia tak akan turun untuk retrace dari naik semula. So makin ni resistor lah, ni resistor satu, ni satu resistor. Sini ada satu support. Tapi kalau trend line ni, orang kata kebiasaannya lah, trend line ni dia kurang kali news. So kalau misalnya ada news masuk, dia akan terajak tak tentu, mungkin antara 50 ke 200 speed lah. So kalau pakai, kita trade pakai trend line SNR ni, orang kata jangan tambah. Usually kalau misalnya nak entry, kata dah kita nak tangkap dia punya retracement wave kan, kita parking dulu apa baik dah. Parking dulu satu kat sini. So kalau dia terajak, macam ni sekalipun dia akan terajak dalam kawasan sini. Dia punya apa buy punya kawasan untuk buy dia kat sini lah. So ada lebih kurang 30-40 tick lah. 30 tick lah. 30 tick. Dah? 300 tick ni. 300 tick. 300 tick. So tengoklah kamu ikuti. Sebab tu saya selalu pesan, kalau nak entry tu berhemat.
So point dia Rozin, and by limit dekat 130.050 level 1 by 3. Satu kalau dia lebih mahal tak payah dah dia. Letak 1 by 3 cukup. By limit dia by limit. Boleh dia boleh masuk lah. Set up by limit ni 130.50. 130.050. Post daily. Nanti balik saya akan tengok lagi sekali untuk lagi accurate lah. Ini sekali lalu kan? Ini sekali lalu. Nanti balik nanti Pozen akan masukkan dalam group untuk touch up lagi. Dia akan balik untuk tengok lagi sharp point. Masuk. So ini set dulu lah. Okey, dia macam ni. Kalau SNR ni, konsep apa yang saya faham dia support ni bagi saya ialah bila kita tahu satu support tu menunjukkan ada buyer di situ. Mana ada sama ada buyer tengah ready kat situ ataupun ada buyer tengah hold. So bila dia touch that price, macam mana pun dia akan berganjak ke atas. Sebab dia punya volume akan lagi besar. Bila volume besar masuk, price akan bergerak ke atas untuk buy. Macam tu juga untuk sell lah. So kalau kita markkan resistance tu, situ ada seller. So bila price sentuh kat seller punya point tu, dia akan berganjak ke bawah. Itu basic SNR lah. So apa kita dan SNR ni, tugas kita nak cari di mana buyer-buyer tu, dekat price point mana, key price dia. So yes. Trend line ni cuma nak tahu dia punya major trend. Itu je. Sebab dia ada kadang yang dia boleh sampai sini saja. Lepas tu dia terus sambung ke bawah. Dia punya sambung balik trend dia. So itu semua bergantung pada fundamental, bergantung pada current punya buyer sensor dia lah. Dia punya supply demand. So buat masa ni nanti saya akan share lebih detail lah dalam masa dalam dua kategori. So ini untuk GJ So untuk GA pula. Tolong DJ tadi tolong zoom kan dia. Dekat mana keyboard Zan ni? Mana dalam Belakang. Banyak nopel. Aduh. Okay, Shozan tolong zoom, tekan tambah ke atas. Okey, lagi? Okey, cantik. So, buat Zan tekan dekat biru tu kan. murah, tukar sikit. Kalau kita ada merah pun tak apa, biru tak apa. Masukkan ubah. Okey, jumpa lagi ya. Diskaun sikit lah 13028. 130.280. Nanti saya akan 280. Ya. Ini ya, 30.280. So ni saya tambah dua senario kan. Dia makin lama makin tengok mungkin ada beberapa probability lah. So dua senario. Kalau dia terlajak di sini lah, dekat label ni. So itu boleh letak SL lah. Saya kat sini. SL bawah shadow lah. Bawah shadow. Saya bawah. Ini daily ya boleh. Ini daily. Boleh untuk H4 boleh. Okey ya. So GJ okey ya. Jadi okey. Kalau bagi sebenarnya ambil ni tak
Untuk trend. Trend biasa kita connect antara dua line tu di body saja, bukan di shadow. Untuk saya lah. Body betul. Kalau bukan kat line pun dia akan dapat body. Kalau bukan kat line cat kan kita tanya Line dia cat akan dapat ada body. body. Body juga. Shadow ni Dia- dia tak ada faktor pun. Tak ada price pun tu. Kalau dengan cat line pun cat line tu dia ambil body. Dia tak ambil shadow. Sebab dia tak ada solid volume pasti. Ya. Sebab kita ni fikir pasal volume lah. Pada buka line cat. Sekejap kan? Tukar dengan cat sekejap. Biji. Tengok. Dia betul-betul ambil dekat ni. Body. Dia tak ada shadow. Dia tak ambil shadow. Sekali itu dia. So JJ okey JJ okey. Right. So J pula J asal template. Saya sini tak pernah fair ni. AUD dia tengah kuat sekarang. Apa nanti kita Pak Zain buat masuk dalam grup lah. Okey. Sebab ni macam dah tak Tak ada sebab kan masa Tak ada. dah suntuk dah pukul 11.45 kan. Pak Zain akan buat dalam grup lah. Pak Zain buat satu video lah dalam grup untuk set up apa ni? GA. GA untuk set up GA. Yang GJ pun saya akan kemaskan lagi malam ni. Kemaskan lagi. Saya bagi level entry esok. Kita style dulu. DJ cari by limit lah. DJ check by limit, tapi kita lagi kita masuk style. Kita masuk style dulu baru kita ambil by limit. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Minta semua kita nak tegak gambar boleh? Tegak gambar. Dengan ada ekonomi Alung scam. Alung kat sini. Ha? Mana buat? Tak. Ini kita pakai kamera je. Pakai kamera ni. Pakai kamera je. Tapi kita nak tegak gambar kat sini lah. Tinggilah. Tak ya, kita pergi sini.